Podcast ini mengandungi kandungan sensitif. Tiada kaitan antara yang masih hidup atau yang telah mati. Segala persamaan dengan situasi sebenar atau semasa adalah tidak disengajakan. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Menjadi seorang wanita itu kadangkala ibarat kita berlayar. Sedang asyik mengejar pelangi, lautan badai bertukar tsunami. Kisah wanita-wanita ini penuh syarat dengan hikmah. Hayatinya, jadikan ia medan untuk menilai semula jika musibah itu akibat perbuatan dan kealpaan kita sendiri. Segalanya di hikmah. Tentang huluk dan kebebasan. Namaku Natra. Umurku baru 31 tahun. Dan ini adalah kisah benarku yang harus kalian ambil sebagai tamsil dan pengajaran. Malam itu, suami aku Jazman balik lewat dari pejabat. Tak pula aku tahu ayam masak kicap lemak manis kesukaan Jazman yang sebenarnya dah ku sisir dan ku simpan cermat dalam tudung saji. Rupa-rupanya habis licin dikerjakan anakku, Kayla dan Kimi. Sewaktu mataku melotot pada mangkuk yang kosong itu, pintu pagar rumah kedengaran berkeriut. Alamak, Jazman dah balik. Hatiku berbisik cemas. Kayla, Kimi, masuk bilik. Cepat. Masuk bilik sayang. Aku dengan segera menghalau anakku dari ruang TV. Kayla, Kimi, masuk bilik. Cepat. Kunci pintu. Kejap lagi mama temankan. Okey? Aku menolak kedua-duanya masuk ke bilik dengan pantas. Dan 5 saat lepas itu, Jazman tercegat di belakangku dengan wajah masam. Dia mencampakkan kunci kereta dan botol minumannya ke meja makan. Berdentum bunyinya. Nasi mana? I lapar. Kasih 10 minit. Masak lauk kejap. Aku buru-buru mencapai 5 biji bawang merah, papan pemotong dan sebilah pisau, lalu meluru ke kaunter dapur untuk memotong. Namun yang terjadi sepantas kilat selepas itu adalah mimpi ngeri yang telah pun ku lalui bertahun-tahun lamanya. Pisau untuk memotong bawang sepantas kilat berpindah tangan. Jazman menghunusnya ke tengkukku dan dengan mulut yang pekat dilaruti bau rokok, dia bertempik kepadaku. Berapa kali nak cakap? Aku kalau balik kerja, aku lapar. Kalau aku lapar, aku tak suka tunggu. Ya, namaku Natrah Nabila. Aku wanita cendekiawan. Aku berpendidikan tinggi. Aku punya masa depan cerah dalam bidang akademik. Aku sewajarnya membawa pulang ijazah kehormat Doktor Falsafah sebelum usia 40. Itu yang telah ku janjikan kepada ibu dan ayah. Namun kerana cinta luhur terlalu luar biasa, aku nekat mengambil keputusan untuk segera menikahi Jazman. Lalu perjalanan keilmuan itu terkandas seperti yang diduga. Ya, ini kisahku, Natrah Nabila. Aku tidak akan berdusta. Aku tidak akan sekali-kali berdusta. Kerana kisah benarku ini harus diangkat sebagai pengajaran. Kerana telah 14 tahun lamanya aku dipenjarakan oleh khalifahku sendiri. Dan aku terlalu takut mencari kebebasan yang aku dambakan. Kerana tabu. Kerana takutkan aib. Sikap panas baran Jazman. Sumpah lillahi ta'ala, aku tak pernah lihat pun semasa awal perkenalan. Mungkin inilah yang dikatakan, dia umpama musang ganas yang pintar menyembunyikan kukunya. Saat berkencan dulu, Jazman lelaki nan romantik. Kalau berbicara, lafaznya membuai rasa. Kalau menulis kartu cinta, bahasanya berpilin, berbunga-bunga. Kalau merindu, dia muncul tiba-tiba di muka pintu. Kalau kami bertelingkah berkelahi, dititipnya aku sepotong puisi. Lalu ya, hati siapalah yang tak cair dengan lelaki agung sebegini.
Sangkaku, inilah lelaki kiriman Tuhan yang paling sempurna buatku. Nama ibu dan ayah pernah memintaku menimbang-nimbang semula akan keputusanku untuk segera menikahi Jasman. Kata mereka, ada sesuatu yang aneh tentang Jasman. Ada rahsia yang tersembunyi tentang lelaki ini. Kata ibu dan ayah lagi, hati mereka selalu rasa tak sedap. Selalu macam terasa ngilu bila terpandangkan wajah Jasman, lelaki yang sangat ku cintai itu. Natrah anakku, buatlah solat istikharah supaya hatimu dipimpin, nak. Ibu memujuk. Tidak sekali, tidak 2 kali, ibu meminta aku beristikharah. Tapi aku kan dah muktamad dengan tekadku. Jasman kan lelaki yang perfect. Kenapa aku perlu ragu dengan lelaki ni? Kalau aku lepaskan dia hari ni, apakah mungkin aku ketemu lagi lelaki lain seperti Jasman? Lalu, permintaan ibu supaya aku beristikharah tidak kuendahkan. Ya, bukankah doktor cinta selalu berkata, percayalah kepada naluri, percayalah kepada intuisi hati. Lalu majlis perkahwinan dengan Jasman dilangsungkan besar-besaran kerana Jasman anak orang berada. 3 resepsi dilangsungkan di 3 hotel berlainan sebab kabarnya tamu daripada pihak Jasman tak muat untuk diletakkan di bawah satu bumbung resepsi. Lalu 2 resepsi berlangsung di Kuala Lumpur, manakala satu lagi dilangsungkan di Johor. 3 tahun perkahwinan, semuanya indah belaka. Umpamanya Jasman ini, pijat semut pun tak mati. Tiada yang aneh-aneh tentang Jasman seperti yang ibu dan ayah curigai selama ini. Namun, masuk tahun keempat, Jasman mula memperlihat sikap panas baran. Mula-mula naik suara. Tengking-menengking seakan menjadi sulam komunikasi. Ku pucuk-pucuk hatiku ini. Ku pucuk-pucuk jiwaku ini. Tak apalah. Mungkin Jasman stres. Mungkin kerja di pejabat Jasman semakin menekan. Mungkin KPI menggunung mesti dicapai. Tak apalah. Kalau dia marah, aku sebagai isteri yang taat lagi setia harus menelannya. Telanlah wahai Natrah Nabila. Begitu aku memujuk hati. Masuk tahun ke-5, ditakdirkan Jasman diberhentikan kerja kerana organisasi tempat dia bekerja harus mengecilkan saiz operasi. Maka di situ, saat dia mulai jobless, terasa sekali api amarahnya mudah sekali bernyala, lalu marak jika tidak ditangani dengan lemah lembut. Jasman terperap di rumah berbulan-bulan lamanya. Setiap keping resume yang dihantarnya tidak pernah membawa kabar berita. Tiada company yang ingin menggaji Jasman. Depresi Jasman semakin menjadi-jadi. Akulah Natrah Nabila, wanita yang sewajarnya punya cita-cita tersendiri. Aku mengimpikan masa depan cemerlang sebagai wanita berkejaya. Namun impian-impian itu kukorbankan dengan memberi laluan kepada suamiku yang paling kucintai. Dan dalam tempoh 14 tahun perkahwinan ini, ternyata nasib tidak menyebelahiku. Aku ditunjal, aku disepak, aku diterajang di hadapan anak-anakku Kela dan Kimi. Aku dipukul, kepalaku berdentum, dihantuk ke dinding. Jika berlaku salah silap di mata Jasman, lebih memilukan. Aku diperkosa, aku diliwat oleh suamiku sendiri. Meski sudah aku bilang, pada malam-malam tertentu aku terlalu
penat dan telah kehabisan tenaga untuknya. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ya Allah. Lalu pada suatu hari, terbongkarlah rahsia. Rupanya Jazman benar-benar menderitai penyakit kemurungan. Dia telah lama berhenti mengambil ubat-ubatan yang selama ini selalu dikirim oleh keluarganya. Malang sekali, tiada ahli famili sebelah Jazman yang berani bersuara. Ibu dan ayahku juga membisu 1000 bahasa. Lalu sampai bila aku sanggup membiarkan diri ini menjadi punching bag Jazman? Sampai bila aku sanggup bertahan sebelum diberi keberanian untuk berjuang mencapai kebebasanku? Ya Allah. Aku akhirnya menerima pencerahan daripada pihak berwajar dan selepas musyawarah family, kesepakatan dicapai. Kes antara aku dan Jazman bakal dihampar ke muka pengadilan. Sahabat-sahabat baikku yang tidak pernah berhenti berdoa untukku, akhirnya kini tersandar lega. Ya, sekurang-kurangnya langkah pertama sudah dirintis. Peguam yang selayaknya dilantik. Kes ini sedang dihalusi dan semua setuju bahawa jalan keluar paling baik adalah permohonan huluk, yakni tebus talak. Kalau talak merupakan satu perkara yang dibenci oleh syarak, begitulah juga huluk, kerana kedua-duanya ini mempunyai erti yang sama, yakni memutuskan ikatan perkahwinan. Tetapi ya, oleh kerana beberapa sebab yang tidak dapat diatasi, maka syarak membenarkan dan mengharuskan talak. Begitu juga tebusan talak. Cuma tebusan talak itu selalunya adalah kemahuan isteri-isteri. Ya Allah, ya Tuhanku, ternyata inilah insanmu. Ya Allah, ya Tuhanku, ternyata inilah ihsanmu, ya Allah, yang kau kurniakan buat isteri-isteri yang dianiaya suami abusif seperti Jazman. Ya, huluk itu diharuskan apabila perbalahan atau pergaduhan yang berlaku antara suami isteri tidak dapat diperbaiki lagi. Maka ia diharuskan untuk mencegah kemudaratan yang ditanggung isteri tak kalah hidup sebumbung dengan suami yang tidak bertanggungjawab. Bagaikan rumah tangga aku dan Jazman yang sedang kutimbang-timbang di kedua-dua belah tanganku ini. Ia laksana pasu kaca yang sedang retak menanti belah. Aku mencempungnya dengan sekuat daya supaya yang retak tidak terlerai. Aku memegangnya dengan tangan yang luka berdarah. Kesakitan itu kubisukan kerana sayang dan cinta. Penderaan fizikal dan psikologi yang telah kuserap tahun demi tahun ini seperti telah melumpuhkan kewarasan dan kebijakanku. I didn't even know what I wanted for my life. Dan terakhirnya, apabila telah tertakdir tiada apa lagi yang dapat aku lakukan untuk menyelamatkan rumah tanggaku ini, laksana pasu kaca yang pecah berderai sehingga tak bisa ditampal kembali. Kerana selama ini aku Natra Nabila, aku memilih untuk menjadi isteri yang submisif. Kerana bagiku itulah strategi untuk bertahan diri dan mempertahan rumah tangga. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah hatiku. Kerana ya, penindasan ini wajar dihentikan. Huluk merupakan salah satu kaedah pembubaran perkahwinan yang diharuskan oleh syarak. Menerusinya, seorang isteri itu boleh melepaskan dirinya daripada ikatan perkahwinan dengan menerusi syarat-syarat tertentu.
Pada dasarnya, ia merupakan satu kaedah pembubaran perkahwinan di mana pihak isteri perlu membayar sesuatu kepada suami sebelum suami bersetuju menjatuhkan talak. Seperti dalam kisah ini, apabila si isteri dizalimi dan dianiaya oleh suami dan tidak tahan lagi untuk hidup bersama, maka inilah hikmahnya. Inilah ihsan serta kemudahan yang Allah SWT kurniakan sebagai jalan keluar untuk para isteri yang teraniaya. Semoga kita beroleh manfaat daripada kisah cerita ini.